Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa dan selamanya kita mengucapkan Alhamdulillah kerana kita direzekikan dengan kenikmatan yang pelbagai daripada Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita ini, sehinggalah kepada saat ini banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita ini adalah nikmat kelapangan masa untuk kita hadir mendengar majlis-majlis ilmu seumpama yang dilangsungkan di Baitus Salam pada malam ini. Yang keduanya, hadirin dan hadirat para penonton yang dikasihi sekalian, saya ucapkan jazakumullahu khairan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat sharekan video kita pada malam ini seluasnya di Facebook masing-masing, di laman-laman sosial, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp dan seumpamanya, di page-page yang pelbagai. Saya harap tuan-tuan boleh share kerana ada disebutkan dalam sebuah riwayat, ad-dalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan jalan ke arah kebaikan, dia mendapat ganjaran pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Meskipun dia tak buat, tapi dia yang tunjuk jalan. Macam dia tunjuk jalan untuk melakukan amalan saleh, walaupun amalan itu pada saat itu dia tidak melakukannya, tetapi dia tunjukkan jalan, maka menjadikan dia mendapat pahala bagi orang yang melakukan amalan tersebut. Jadi kita akan, yang ketiganya, hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang telah saya sebarkan secara meluas di media-media sosial, baik di Facebook saya, baik di Instagram, baik di laman Twitter saya, kita pada malam ini akan membicarakan suatu perbahasan, iaitulah huraian dan syarahan dengan tajuk doa-doa yang tidak ditolak. Doa-doa yang tidak ditolak. Ad-doa yang kita katakan allazi la yurad, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita nak bicarakan pada malam ini, bagaimanakah kita nak mendapatkan doa-doa yang tidak ditolak, dalam erti kata kita nak mendapat doa-doa yang mustajab. Maka kita katakan huraian kita pada malam ini sebenarnya adalah perbahasan dan syarahan daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumallahu Ta'ala, yang mana beliau telah menulis kitab ini Ad-Du'a'ul Ladzi La Yurad, doa yang tidak ditolak. Dan yang menariknya, sebenarnya Syekh Hafizahullahu Ta'ala mengambil intipati dan teras perbahasan doa yang tidak ditolak ini adalah daripada sebuah kitab yang masyhur yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang membawa judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'is syafi, iaitu jawapan yang lengkap bagi mereka ataupun bagi individu yang bertanya berkenaan dengan, orang kata, ad-dawa isyafi, iaitu ubat yang memberikan penyembuhan, dalam erti kata ubat yang dapat menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, atau nama masyhurnya ditulis sebagai ad-da' wad-dawa. Ad-da' dan juga ad-dawa. Da' ni penyakit, ad-dawa adalah ubat. Jadi kita mengatakan apakah ubat bagi penyakit? Maka kita nak jawab, maka ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim kitab tersebut bagi menjawab satu persoalan yang ada seorang lelaki tanyakan kepada dia tentang maksiat, tentang dosa, dan bagaimana cara nak menyelesaikan, bagaimana jalan ingin bertaubat kepada Allah. Maka ditulis kitab tersebut. Dan apabila ditulis kitab tersebut, yang menariknya di dalam kitab itu adanya perbahasan-perbahasan berkenaan dengan bagaimana doa-doa itu mustajab, bagaimana mendapatkan doa yang mustajab. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberikan beberapa ciri-ciri yang berikut, dan kita akan kupas satu persatu berkenaan dengan ciri-ciri ini. Qala Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa idza jama'a ma'ad du'ai, apabila doa itu bergabung dan bercantum, ataupun apabila doa itu terhimpun dengan pertama sekali adalah hudur al-qalb, iaitu hadirnya jantung hati kita ini ketika berdoa. Maknanya kita menghadirkan jantung hati kita dengan begitu fokus semasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah, dan apabila doa kita pertama sekali menghadirkan jantung hati semasa berdoa, dalam erti kata fokus dalam kita berdoa. Yang kedua adalah doa yang kita lakukan itu menepati waktu-waktu yang mustajab seperti 6 waktu yang berikut. Lalu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia huraikan secara ringkas 6 waktu tersebut. Yang pertamanya adalah as-sulusul akhiri minal lail, 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir itu dianggap dan dikira sebagai waktu mustajabnya doa. Yang kedua adalah wa'indal azan, wa'indal azan. Dan yang dimaksudkan dengan indal azan ini adalah ba'dal azan, selepas azan. Inda ni ketika azan. Tetapi semasa azan kita tidak disyariatkan untuk berdoa. Dalam erti kata kita tidak dituntut untuk berdoa ketika azan sedang berkumandang. Sebaliknya ketika azan berkumandang, yang kita dituntut adalah untuk menjawab azan. Iza sami'tumun nida'a faqulu misla ma yaqulul muadzin, kata Nabi SAW. Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti mana yang disebutkan oleh tukang azan tersebut. Maka kita dituntut untuk menjawab azan. Tetapi yang dimaksudkan mustajabnya doa ketika azan adalah selepas azan. Yang kedua. Yang ketiganya adalah wa bainal adhani wal iqamah. Antara waktu mustajabnya doa yang disebutkan di sini secara ringkas adalah antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat. Maknanya selepas dan selesai sahaja azan, dan dalam tempoh kita, contoh di negara kita ini, antara azan dan iqamah ada peruntukan 10 minit masa. Jadi dalam tempoh masa tersebut kita isikan dengan memanfaatkan masa-masa itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat disebutkan di sini wa adbarus salawatil maktubat, dan waktu mustajabnya doa yang keempat adalah pada penghujung salat-salat fardu. Pada penghujung salat fardu. Dan kita faham apabila dimaksudkan adbar as-salawatil maktubat, penghujung salat fardu, ia dibahagikan kepada 2 pendapat di sisi para ulama. Yang pertama adalah sesudah tasyahud sebelum salam. Dalam arti kata selepas kita mengucapkan innaka hamidun majid dalam tahiyat akhir itu, sebelum kita memberi salam, kita dianjurkan untuk berdoa kerana
di situlah maksud penghujung salat sebelum kita memberikan salam. Yang kedua, maksud penghujung salat mengikut sebahagian ulama adalah selepas salat fardu. Selepas salat fardu. Tetapi kita katakan tidak ada masalah sekiranya seseorang itu nak berdoa dalam dua-dua keadaan. Dia menghimpunkan kedua-dua pendapat para ulama ini. Itu lebih utama dan tidak ada masalah padanya. Yang kelima adalah wa'inda su'udil imami yawmal jumu'ati alal mimbar hatta tuqda salatu min dhalikal yawm, ketika mana imam menaiki mimbar. Ketika mana imam menaiki mimbar pada hari Jumaat sehinggalah imam selesai salat daripada hari tersebut. Sehinggalah imam selesai mendirikan salat pada hari tersebut. Yang ni pada hari Jumaat. Maknanya pada hari Jumaat ketika imam naik sahaja ke atas mimbar, imam membaca khutbah, imam duduk antara dua khutbah, imam menyambung khutbah yang kedua dan imam turun dan imam mendirikan salat sebagai memimpin salat Jumaat secara berjamaah. Dalam tempoh itu, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, adalah waktu mustajabnya doa. Waktu mustajabnya doa. Tapi bukan bermakna ketika imam khutbah kita tadah tangan berdoa, tidak. Yang ni adalah kefahaman yang salah. Kita kena jelaskan sentiasa apa sahaja yang memungkinkan kefahaman yang salah terhadap agama kita ini, maka kita kena memberikan penjelasan supaya tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Jadi kita kata, walaupun antara ataupun pada waktu imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat dikatakan sebagai salah satu waktu mustajabnya doa, namun itu bukan bererti kita ini dituntut untuk sentiasa menyibukkan diri dengan doa ketika khatib sedang berkhutbah. Tidak tepat. Sebab itu kita kata ketika khutbah Jumaat ni, dalil yang melarang kita bercakap ada dua ataupun ada tiga. Yang secara umumnya daripada ayat Al-Quran, daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-204, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah kamu, saya minta maaf, dengarlah kamu dengan teliti dan diamlah kamu ketika Al-Quran dibacakan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi nampak, maknanya ulama' bahas ada dua keadaan. Ulama' tafsir, kalau kita buka dalam tafsir-tafsir mereka, mereka kata ayat ni merujuk kepada dua keadaan. Yang pertamanya adalah ketika salat berjamaah, yang mana salat itu adalah merupakan salatul jahriyah, salat yang dibaca secara kuat. Contoh, salat subuh, maghrib, isyak. Subuh, maghrib, isyak, ketiga-tiga salat ini merupakan salatul jahriyah, salat yang mana imam membaca secara kuat. Jadi ketika imam membaca secara kuat, makmum dituntut untuk mendengar bacaan itu dengan teliti dan makmum dituntut untuk diam ketika mana imam membacanya. Itu pendapat pertama. Manakala pendapat yang kedua pula merujuk kepada ketika khutbah Jumaat. Ketika khutbah Jumaat. Jadi ketika khutbah Jumaat, makmum dituntut untuk mendengar dengan teliti dan juga diam ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Bukanlah ketika itu dia nak sibuk dengan kira biji tasbih, ataupun waktu itu dia sibuk nak berdoa, ataupun pada waktu itu dia sibuk nak update status Facebook, ataupun nak update tweet dia di Twitter. Bukan. Ini bukan masanya. Hatta berdoa pun tidak dibenarkan sebenarnya. Ketika khatib sedang berkhutbah, kita dituntut untuk fokus mendengar khutbah. Bayangkan dalam sebuah hadis disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut." Yang membawa maksud, apabila kamu berkata kepada saudara kamu, ansit, pada hari Jumaat diamlah kamu, wal imamu yakhtub, ketika mana imam sedang berkhutbah, faqad lagaut, sesungguhnya kamu telah laga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bayangkan menegur orang yang bising ketika khutbah dengan ucapan diamlah kamu pun, dalam erti kata amar ma'ruf nahi mungkar pun dianggap sebagai lagha. Maka inilah para ulama mengatakan termasuklah hatta orang itu menyibukkan dirinya dengan zikir, menyibukkan dirinya dengan doa. Bukan masanya. Tapi kalau duduk antara dua khutbah, ketika itu boleh untuk kita berdoa dan memanfaatkan waktu yang disifatkan sebagai antara waktu yang mustajab. Begitu juga disebut di dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang bermain dengan batu-batu kecil ketika khatib sedang berkhutbah, sesungguhnya dia telah lagha. Jadi ucapan pun tidak dibenarkan ketika khatib sedang khutbah, perbuatan pun tidak dibenarkan ketika khatib sedang berkhutbah, yang mana perbuatan itu langsung tidak ada kaitan dengan nak memfokuskan kita mendengar khutbah. Baik, itu adalah yang kelima, waktu mustajab doa yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika imam menaiki mimbar pada hari Jumaat sehingga salat fardu Jumaat telah diselesaikan. Jadi tempoh ini mustajab. Dan yang keenam, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa akhiru sa'atin ba'da al-asr, dan waktu yang terakhir dalam erti kata penghujung hari daripada salat asar. Penghujung hari daripada salat asar pada hari Jumaat. Maknanya dalam erti kata sesudah salat Jumaat sehinggalah kepada waktu-waktu nak habisnya hari Jumaat, sehingga nak terbenamnya matahari pada hari Jumaat, maka pada waktu itu kita katakan amat mustajab padanya untuk kita berdoa. Dan Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau mengatakan bahawasanya para ulama Islam berbeza pendapat kepada lebih kurang 12 pendapat tentang bilakah dianya waktu mustajab doa pada hari Jumaat, kepada 12 pendapat. Dan kemudian menurut Ibn Al-Qayyim, pendapat yang paling rajih di sisi beliau adalah waktu mustajab doa pada hari Jumaat adalah pada selepas asar. Jadi waktu itu kita ambil peluang memanfaatkannya dengan berdoa kepada Allah. Kita esok dan malam ni pun telah masuk malam Jumaat, dan kita esok akan melalui hari Jumaat. Jadi insya-Allah selepas asar tadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa segalanya kepada Tuhan kita yang Maha penerima doa. Maka di dalam keadaan seperti itu insya-Allah doa dimustajabkan. Jadi ini poin yang kedua. Yang pertama, nak berdoa tadi hudurul qalb, maknanya hadirkan jantung hati kita, fokus masa berdoa. Yang kedua adalah meraihkan ataupun berdoa dengan melakukan ia pada waktu-waktu yang mustajab doa. Melakukan doa pada waktu-waktu yang mustajab. Dan kita telah sebutkan ada lebih kurang 6 waktu mustajab padanya untuk kita berdoa. Kemudian Kemudian yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, wasadafa khusyu'an fil qalb. Yang ni adalah seseorang itu berdoa dalam keadaan jantung hatinya khusyuk. Jantung hatinya khusyuk. Seseorang berdoa dalam keadaan jantung hatinya khusyuk, wan kisaran baina yaday rabb, dan merendah diri di hadapan Tuhannya, wa zullallahu, menghinakan dirinya, wa tadarruan, maknanya menundukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak minta, kebiasaannya, lumrahnya, orang yang meminta ni dia kena meletakkan diri dia pada maqam, pada kedudukan yang rendah diri, barulah dia dapat. Tapi kalau dia nak minta dalam erti kata menyombong, dalam nak minta sesuatu yang dia tidak ada, namun dalam keadaan sikapnya yang penuh dengan kebongkakan, kebesaran jiwa dan seumpamanya, yang ni tidak memustajabkan doa. Yang berikutnya, yang keempat adalah wastaqbalad da'i al-qiblah. Orang yang berdoa hendaklah menghadap ke arah
kiblat. Yang ini antara cara untuk kemustajaban doa, iaitu orang yang berdoa menghadap ke arah kiblat. Okey. Ini juga disebut di dalam kitab Al-Jawabul Kafi ataupun Ad-Da' wad-Dawa. Kemudian antara perkara yang membolehkan kita memperoleh doa yang mustajab adalah wa kana 'ala taharah. Kita berdoa dalam keadaan suci. Berdoa dalam keadaan suci, bersih tubuh badan. Dan suci ini kita katakan bahawasanya bukanlah sematanya suci dari sudut hadas kecil sahaja, tidak. Tetapi suci juga jantung hati kita daripada kotoran, daripada su'zan kepada Allah. Nanti kita akan bahas dalam perbahasan yang lebih panjang. Jadi kita kata seorang yang berdoa dia hendaklah bersuci. Walaupun suci di sini merujuk kepada suci tubuh badan dalam arti kata berwudu dan seumpamanya, tetapi kita katakan ia juga difahami suci dalam arti kata bersihnya jantung hatinya daripada su'zan, bersihnya jantung hatinya daripada kesyirikan, khurafat dan seumpamanya. Baik. Kemudian antara faktor mustajabnya doa lagi adalah wa rafa'a yadayhi ila Allah. Dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengangkat tangan atau menadah kedua tangan adalah antara sebab mustajabnya doa. Yang berikutnya wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaih. Seseorang memulakan doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebab itu kita nak doa, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali doa jangan terus Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan. Tetapi disunatkan berdoa atau dituntut untuk kita berdoa dengan memulakan doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita puji Allah terlebih dahulu sebelum kita memulakan doa kita. Kemudian thumma sanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat dan salam ke atas baginda alaihi salatu wassalam. Jadi sebab itu kalau kita lihat kenapa imam-imam di masjid, di surau dan di kebanyakan tempat asatizah kita kalau berdoa, mereka pasti akan memulakan dengan pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian mereka akan menyambung wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sebagai contoh. Kerana ini adalah benda yang dituntut dalam doa. Nak doa puji Allah dulu. Nak doa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Kemudian yang berikutnya antara adab kita ketika berdoa adalah summa qaddama baina yaday hajatihi taubata wal istighfar. Sebelum dia nak minta apa hajatnya, dia nak mendapat sebarang permintaan, maka dia dahulukan dengan dua perkara. Taubat, istighfar kepada Allah. Maknanya kita nak berdoa, sebelum kita doa astaghfirullah, 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 ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Kita perbanyakkan. Jadi orang sebelum dia nak, seseorang itu yang berdoa, sebelum dia nak minta apa-apa hajat dan urusan dan keperluannya daripada Tuhan, dia dahulukan dengan istighfar dan taubat kepada Allah terlebih dahulu. Bila dia dahulukan dengan istighfar, lagilah doanya mustajab. Lagilah doanya cepat mustajab. Baik. Kemudian summa dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah wa tamallaqahu, dalam arti kata seseorang yang berdoa hendaklah dia menggunakan uslub yang lemah lembut ketika berdoa. Tidak boleh kalau kita berdoa kita macam nak arahkan Allah melakukan itu dan ini, tidak. Tetapi kita mengatakan dalam arti kata ketika kita berdoa, kita yang melembah lembut dengan Tuhan kita dan kita yang penuh adab dalam doa kita ketika kita berdoa dari sudut bahasa yang digunakan.
Nanti kita akan bahas panjang. Sebenarnya kita masih berada pada bahagian muqaddimah sebenarnya, iaitu kita akan bahas panjang apa maksud dan bagaimana caranya untuk kita beradab dan berlemah lembut dalam doa kita dari sudut lafaz-lafaz yang kita tuturkan semasa berdoa. Kemudian antara cara untuk kita mendapat kemustajaban doa adalah wada'ahu raghbatan wa rahbah. Kita berdoa dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Kita berharap yang Allah terima doa kita dan kita rasa khawatir sekiranya Allah tidak menerima doa kita. Jadi ini antara adab dalam berdoa yang disebut dalam surah Al-Anbiya ketika Allah menceritakan berkenaan dengan Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah kata fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Maka Allah mustajabkan doa Nabi Ayyub. Kemudian Allah cerita pula berkenaan dengan Nabi Yunus alaihi salam. Allah kata wa zannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ketika Nabi Nabi Yunus alaihi salam wa zannun, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka, fadhanna an lan naqdira alayhi, dia menyangka yang kami takkan dapat mengambil tindakan ke atas dirinya, fanada fi dhulumat, lalu dia berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Dan kita selalu ulang dan sebut untuk faedah, kegelapan di sini datang dalam bentuk plural, datang dalam bentuk jamak, datang dalam bentuk kata banyak, kerana ada 3 kegelapan seperti yang disebut oleh Al-Imamul Hafiz Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Yang pertamanya adalah kegelapan malam, yang keduanya adalah kegelapan lautan, dan yang ketiganya adalah kegelapan perut ikan nun, yang mana di dalamnya beradanya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Lalu disebutkan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah di dalam surah Al-Anbiya. Allah mustajab doa Nabi Yunus. Kemudian ketiganya adalah wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Jadi kita tengok Nabi Zakaria berdoa supaya minta zuriat sebagai pemberi, sebagai legasi atau penyambung pewaris kepadanya alaihi salam. Lalu Allah mustajabkan doanya, dan juga Allah wa aslahna lahu zawjah, dan Allah mengelokkan rahim isterinya, dan akhirnya Nabi Zakaria pun memiliki anak yang bernama Yahya alaihi wassalam, Yahya ibn Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, di hujung sekali Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ini adalah kaum, kumpulan, golongan manusia yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan. Segera melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh rasa takut. Yang ni kita kata antara mustajabnya doa, berdoa dengan penuh pengharapan dan berdoa dengan penuh rasa takut dan khawatir ianya tidak diterima. Tetapi kita husnuzzan sentiasa kepada Allah. Allah ni sentiasa bersama dengan sangkaan hambanya terhadapnya. Jika hambanya itu menyangka baik kepada dirinya, maka dia akan bersangka baik dan berurusan dengan kita menurut sangkaan tersebut. Namun sekiranya kita bersangka buruk dengan Allah wal'iyadzubillah, ini termasuk dalam maksiat jantung hati, ia termasuk dalam antara dosa hati, dan Allah akan berurusan dengan kita dengan kadar sangkaan kita yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku adalah berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku, dan aku bersama dengan hamba-Ku ketika mana dia mengingati aku. Jadi perbanyakkan ingat Allah. Dan yang terakhir untuk kita bahaskan muqaddimah ini, wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah. Seseorang itu dia berdoa, dia hendaklah menyertakan juga dengan doanya itu sedekah. Yang ni ada kaitan antara kemustajaban doa dengan memperbanyakkan sedekah
iaitu harta benda kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnul Qayyim lagi yang terakhir, dia kata wala siyama in sadafa al-ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Lebih-lebih lagi sekiranya doa kita itu menepati doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa yang Nabi kita ceritakan ianya akan dimustajabkan, seperti doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka itu adalah antara faktor doa itu mustajab. Kemudian disebut di penghujung sekali Ibnul Qayyim ni dia memberikan penjelasan, dia kata apa? Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Sesungguhnya doa-doa yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang kita telah sebutkan sebentar tadi, la yakadu yuraddu abadan, hampir-hampir tidak akan ditolak selama-lamanya. Maknanya doa-doa ini seolah kata Ibnul Qayyim pasti mustajab. Pasti mustajab. Doa yang dilakukan dengan menghadirkan jantung hati kita, dengan menepati waktu-waktu mustajab doa, dengan menepati dalam erti kata dilakukan dengan jantung hati yang khusyuk, dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, menadah kedua tangan, berada dalam keadaan wudu, kemudian memulakan dengan pujian kepada Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didahulukan dengan taubat dan istighfar. Kemudian kita ini melakukan atau menuturkan dalam doa itu bahasa-bahasa yang penuh adab dan santun, berdoa dengan penuh harap dan takut, dan juga kita melakukan sedekah, mengiringi doa dengan sedekah. Dan satu lagi yang saya terlepas sebut adalah wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Kita bertawassul kepada Allah dengan menggunakan perantaraan nama-nama dan sifat Allah serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul dengan tauhid ini adalah dalam kategori bertawassul dengan amalan saleh. Dan bagi yang mungkin tidak familiar, perkataan tawassul maksudnya menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara kita dengan Tuhan kita dalam berdoa. Sebagai contoh, tawassul dengan nama Allah adalah Ya Rahman atau Ya Rahim, irhamni, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, rahmatilah aku. Ini kita guna nama Allah. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfirli, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, kau maafkanlah aku. Ya Wahhab, habli, contoh, wahai Tuhan yang Maha Pemberi, berikanlah sesuatu kepada aku. Contoh. Jadi ini kita nak pergi kepada satu persatu perbahasan yang kita telah sebutkan tadi, sehinggalah tamat waktu kita pada malam ini. Yang pertama, kita balik kepada poin yang pertama. Apabila kita mengatakan antara faktor mustajabnya doa adalah hudurul qalbi, antara faktor hudurul qalbi, hadirnya jantung hati kita ini, dalam erti kata kita fokus dalam berdoa. Kita tidak lalai. Ketika kita berdoa bukanlah semacam sebahagian orang. Sebahagian orang sambil dia berdoa sambil dia main handphone. Sebahagian orang sambil dia berdoa, dia melakukan perkara-perkara yang lain. Macam dia sambil berdoa, jadi dia tak khusyuk. Macam mana dia nak khusyuk dalam keadaan bila dia berdoa, dia melakukan perbuatan yang lain. Jadi ini tidak mencapai jantung hati yang fokus. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu yakin ia akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambung, wa'lamu anna Allah la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahawasanya Allah tidak memustajabkan doa yang datang daripada jantung hati yang lalai lagi alpa. Maknanya Allah tidak memustajabkan doa yang datang dalam keadaan kita berdoa dengan kelalaian. Berdoa sambil main handphone, tuan-tuan bayang, berdoa sambil main handphone. Tapi kita kata maknanya hati kita tak fokus. Maka doa sebegini jauh untuk dimustajabkan. Lalu disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan,
wa min alamati adami huduril qalbi fi du'a kathratul insyighali wal harakati waqta du'a. Antara tanda-tanda tidak hadirnya jantung hati semasa kita berdoa adalah kita banyak menyebut ataupun kita banyak buat benda lain ketika berdoa, dan banyak bergerak-gerak ketika berdoa, sambil berdoa duk goyang-goyang sana sini, maka kita tidak khusyuk dalam berdoa ketika itu. Fatajidu lisanahu yataharrak bid-du'a wa yaduhu ta'basu bil ardi aw bis thawbi aw ghairi dhalik. Kita akan mendapati lidah dia bergerak untuk dia berdoa, tapi dalam masa yang sama tangan dia duk main benda atas lantai, tangan dia duk main dengan baju dia, ataupun selain daripada itu seperti kita lihat dia melakukan main handphone dan seumpamanya. Atau kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, tajiduhu yaltafitu bi basarihi yaminan wa shimalan waqta du'aih. Kamu akan mendapati yang dia ini duk paling kanan, paling kiri ketika dia berdoa. Sedangkan waktu kita berdoa patutnya kita hanya fokus kepada permintaan kita, pada hajat kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebahagian kita, wal a'yadzu billah, bila dia berdoa, tengok kanan, tengok kiri. Kita pun tak tahu apa yang dia nak tengok. Sepatutnya dia fokus. Tetapi dia menambahkan yang diri dia tidak fokus. Menunjukkan jantung hati dia tak fokus dengan pendengaran dia, dengan penglihatannya, dengan tindak tanduk perbuatannya. Baik. Dan doa sebegini tidak dimustajabkan. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua yang telah kita sebutkan adalah taharri awqat al-ijabah. Kita mencari waktu-waktu mustajab doa. Mencari waktu-waktu mustajabnya doa. Macam bulan lepas, kita berada pada waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik daripada 12 bulan. Dan kita pula contoh, berada pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang paling baik dalam seminggu. Dan kalau contoh, kita bangun sahur, waktu sahur adalah waktu yang paling afdal daripada bahagian malam. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, seseorang tu pada waktu sahur, pada hari Jumaat, pada bulan Ramadan Al-Mubarak, dia menadah tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itulah yang disebut sebagai mausimur rabah, musim keuntungan sekiranya seseorang itu hendak berniaga dan berdagang dengan Tuhan dia Subhanahu wa taala. Jadi kita waktu itu berdoa. Macam esok pagi, bagi orang yang belum habis atau belum mula nak puasa 6 Syawal sebagai contoh, kalau dia puasa esok, bangun sahur, doa kepada Allah, dia menghimpunkan satu waktu sahur, yang keduanya adalah hari Jumaat yang merupakan hari yang terbaik di dalam seminggu. Ibnul Qayyim, macam kita katakan sebentar tadi, mengatakan ada 6 waktu yang mustajab. Walaupun ini kita katakan ala sabilil misal, bukan ala sabilil hasar, bukan terbatas dan terhad kepada 6 waktu ini sahaja, tidak. Tetapi ia adalah hanya contoh-contoh sahaja. Dan disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yang pertamanya adalah as-sulusul akhiri minal lail. As-sulusul akhiri minal lail. 1/3 malam yang terakhir. 1/3 malam yang terakhir. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tih atau fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, maha berkat Allah dan maha tinggi Allah, turun ke langit dunia pada setiap malam. Dan ketika mana masih berbaki 1/3 malam, iaitu 1/3 malam yang terakhir, Allah berkata, may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan mustajabkan baginya. Wa may yad'uni atau wa may yas'aluni fa a'tiyah. Siapa minta sesuatu kepada aku pada waktu itu, maka aku akan berikan kepadanya. Wa may yastaghfiruni fa aghfira lahu. Dan siapa yang minta ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan dia. Jadi kalau seseorang itu pada waktu sahur, kalau dia tak salat sekalipun, qiyamul lail ke tahajud, dan dia hanya mengisi dengan doa ataupun istighfar ataupun minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah mustajabkan, Allah beri dan Allah ampunkan dia. Subhanallah. Jadi oleh kerana itu, maka kita ambil dan cari waktu-waktu yang mustajab padanya untuk berdoa. Kemudian Ibn Al-Qayyim tadi dia kata indal adhan, dan kata Syekh Abdul Razak Al-Badar ba'dal adhani mubasyarah, maknanya serta-merta selepas azan kita pun terus tadah tangan. Yang ni kita kata ada 3 perkara yang kita dilakukan atau dituntut untuk kita lakukan berkenaan azan. Yang pertama adalah kita membaca, kita menjawab azan. Macam hadis yang saya katakan tadi, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin. Kalau muazzin kata Allahu akbar, kita pun kata Allahu akbar, Allahu akbar. Melainkan pada al-hay'alatain sahaja. Apa itu al-hay'alatain? Al-hay'alatain adalah sebutan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Pada sebutan al-hay'alatain tu kita tak menjawab dengan jawapan dengan sebutan muazzin yang sama, tidak. Tetapi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, kita menjawab azan. Yang kedua, kita berdoa selepas azan. Fadilat dia besar bagi orang yang berdoa selepas azan ni, disebut dengan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kemudian sebahagian wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan ada yang penghujungnya wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Yang ni antara doa yang masyhur dan maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita dituntut selepas azan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun membacalah dengan selawat yang paling ringkas, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad dan seumpamanya. Jadi bila kita lakukan ketiga perkara itu, jawab azan, membaca doa selepas azan, dan yang ketiganya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan, maka kata Nabi kita, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah bagi dia untuk mendapat syafaat aku pada hari kiamat kelak. Jadi sebab itu kita kata doa selepas azan mustajab, maka lazimi doa selepas azan. Yang ketiga, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, adalah bainal adhani wal iqamah, antara azan dan juga iqamat. Kebiasaannya kita apabila antara azan dan iqamah ni, kita melakukan salat qabliyah. Kita melakukan salat qabliyah. Dan salat qabliyah yang dituntut ini, yang dalam mazhab Syafi'i, yang kita kata yang muakkadahnya, ada qabliyah, ada antaranya qabliyah subuh dan qabliyah zuhur. Qabliyah subuh dan qabliyah zuhur. Manakala baki lagi 8 tu semuanya adalah ba'diyah. Maknanya ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Jadi kita mengatakan dalam situasi seperti ini, bahawasanya antara azan dan iqamah tu kita dituntut untuk berdoa. Tapi ada orang kata, Ustaz, kalau saya nak fokus doa sahaja dan saya tak nak buat salat qabliyah, boleh ke tidak? Pertama kita kata begini, salat qabliyah ni dituntut. Salat qabliyah dituntut. Dalam doa sahaja tidak ada salat qabliyah. Tetapi dalam salat qabliyah ada doa. Jadi kerana itu kita katakan, kita beragama ni biar ada fiqh kita. Kita beragama biar ada kebijaksanaan dalam beragama. Kalaulah ada orang antara azan dan isya dan antara azan dan iqamah, dia hanya nak fokus doa sahaja, dan dia meninggalkan salat qabliyah isya sebagai contoh, ataupun ba'diyah dan seumpamanya, dia meninggalkan hanya kerana dia nak fokus doa. Tapi dia lupa kalau dia salat, dalam salat pun ada doa. Sebab itu salat ni kita katakan dalam salat ada doa. Tambahan pula, kalaulah dia mendirikan salat qabliyah antara azan dan isya iqamat, contoh azan dan iqamah, kemudian dia salat, kemudian dia sujud. Sujud ni pun waktu mustajabnya doa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a, kata Nabi SAW. Keadaan paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyakkanlah doa.
dan apatah lagi dia bertembung antara azan dan iqamah, ini lebih-lebih mustajab di sisi Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala. Melainkan kalau seseorang tu dia masuk masjid, dia tengok waktu ada seminit lagi tulis dekat jam tu untuk iqamat, maka waktu itu dia tak perlu nak mendirikan salat kerana iqamah dia tahu dah akan didirikan dah. Jadi ketika itu dia berdiri sahaja dan menadah tangannya untuk berdoa, sementara masih ada baki, gunakan masa itu ketika dia dah datang lambat lah. Ini fiqh dalam beragama. Baik, kerana ada hadis yang mana Nabi kita SAW mengatakan la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah, tidak ditolak doa antara azan dan juga iqamah. Dalam sebahagian riwayat, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah, doa tidak ditolak ketika azan dan juga iqamah, iaitu antara azan dan juga iqamah. Kemudian yang keempatnya adalah penghujung salat fardu. Penghujung salat fardu. Dan penghujung salat fardu ni, macam kita sebutkan sebentar tadi, ada khilaf perbezaan pendapat dalam kalangan ulama berkenaan bilakah penghujung salat fardu. Maka kita katakan penghujung salat fardu ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah selepas tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Maka sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan sebahagian riwayat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Baik, jadi kita boleh berdoa dengan doa-doa tersebut. Ataupun satu doa lagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar dia kata, ya Rasulullah, alimni kalimat aquluhunna fi salah ataupun fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa untuk aku baca di dalam salat aku. Jadi boleh juga baca ketika selepas tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Iaitulah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang begitu banyak. Maka kau ampunkanlah aku dengan pengampunan yang datang daripada sisimu. Dan kau rahmatilah aku, kerana sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kita mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, kau ampunkanlah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Tidak ada Tuhan yang mengampunkan dosa selainmu. Faghfir li maghfiratan min indik, ampunkan aku dengan pengampunan dari sisimu, dan kau rahmatilah aku, sesungguhnya engkau, wahai Tuhan, adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan yang keduanya adalah kata para ulama, maksud dubur salat ni, penghujung salat ni adalah selepas salat. Walaupun kita faham di sisi Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga anak muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, mereka mengatakan duburu kulli syai'in minhu, dubur bagi setiap sesuatu adalah sebahagian daripadanya, iaitu part of it. Jadi kalau kita kata dubur haiwan, maknanya ia sebahagian daripada haiwan. Kita kata dubur manusia, dia sebahagian daripada manusia. Jadi dubur salat, ia adalah sebahagian daripada salat. Itu cara faham dia. Jadi apabila dia sebahagian daripada salat, ia bermaksud penghujung salat adalah selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Sebab itu antara contoh doa Nabi SAW ataupun yang Nabi ajarkan kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata, wallahi ya Muaz inni la uhibbuk, demi Allah wahai Muaz, sesungguhnya aku sayang, cinta kepada kamu. Kemudian Muaz pun kata yang sama juga kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin min an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, jangan sesekali kamu meninggalkan pada penghujung setiap salat daripada kamu membaca Allahumma a'inni, ya Allah, kau bantulah aku, ala zikrika, untuk aku mengingati kamu, wa syukrika, untuk kami mensyukuri nikmat kamu, wa husni ibadatik, dan untuk kami ini elok dalam melakukan ibadah kepadamu, wahai Tuhan. Jadi ini kita boleh
berdoa dengan doa-doa seperti ini, iaitu pada penghujung setiap salat fardu. Kemudian yang kelima, kata Ibn Al-Qayyim, inda su'udil imam yaumal jum'ah, ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumaat sehingga imam selesai mendirikan salat, dan kita telah sebutkan sebentar tadi, ini adalah salah satu daripada 12 pendapat tentang waktu mustajabnya doa pada hari Jumaat. Dan yang keenam, kata Ibn Al-Qayyim, adalah waktu yang penghujung pada hari Jumaat atau penghujung hari Jumaat selepas salat asar. Penghujung hari Jumaat selepas salat asar. Okey. Dan ini dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, ini adalah pendapat yang paling rajih tentang waktu yang paling mustajab berdoa selepas hari Jumaat. Okey, berdasarkan hadis Yaumul Jumu'ati Snata Asyarata Sa'ah, pada hari Jumaat itu terdapat 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Tidak ada seorang muslim yang mana meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, maka carilah waktu tersebut pada penghujung hari Jumaat selepas salat asar. Di sinilah yang Ibn Al-Qayyim tarjihkan, dia lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Tetapi ini semua macam kita katakan tadi adalah contoh sahaja, ada 6. Tapi kalau ikut waktu, banyak lagi doa untuk kita mustajab doa. Maknanya bila kita mendengar ayam jantan berkokok, bila hujan turun, bila ketika sujud dan seumpamanya. Dan yang ketiganya, kita berdoa dengan penuh kerendahan jiwa. Berdoa dengan penuh kerendahan jiwa, jantung hati penuh kehinaan dan ketundukan kepada Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah sebut di dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dengan rendah diri, dengan perlahan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Maknanya tadarru' ni rendah diri. Ada rasa kehinaan, ada rasa ketundukan, ada rasa kelemahan. Wa khufyah ni ay bi khushu'i qulubikum. Kata al-Imam At-Tabari, khufyah adalah jantung hati yang khusyuk, tunduk kepada Allah. Doa betul-betul, minta, berhajat dan berharap. Macam kita ada masalah dalam hidup, ada masalah berkaitan dengan pandemik COVID, ada masalah keuangan, ada masalah itu, ada masalah ini, ada doa untuk Palestin. Kita tanyalah secara jujur, pernahkah kita doa secara betul-betul berdoa dengan jantung hati yang khusyuk kepada Allah? Ataupun kita berdoa hanya mengaminkan orang sahaja, ataupun kita berdoa hanya dalam media sosial menerusi penulisan dan galakan kepada orang lain sahaja, ataupun kita benar-benar menadah tangan kita berdoa kepada Allah, kemudian kita dengan penuh khusyuk jantung hati dan benar-benar mengharapkan ia berlaku, benar-benar mengharapkan agar contoh pandemik COVID ni berakhir dengan sesegera yang mungkin, dielak dan dijauhkan kita ini daripada pandemik ini, dan diselamatkan keseluruhan rakyat Palestin di Gaza dan seumpamanya daripada sebarang serangan-serangan musuh. Baik. Kemudian ini dikatakan lagi, yang keempat dah selesai kita, maknanya berdoa dengan penuh kerendahan jiwa. Yang keempat adalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat semasa berdoa. Menghadap kiblat ni adalah antara faktor mustajabnya doa. Tapi kalau seseorang itu dia berdoa membelakangi kiblat, sebagai contoh, adakah itu menandakan perbuatan itu haram? Jawapannya tidak. Nabi SAW pernah berdoa membelakangi kiblat. Jadi menunjukkan perkara itu tidak haram. Kalau haram macam mana Nabi buat? Nabi pernah doa membelakangi kiblat ketika baginda berkhutbah, seperti yang disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi berkhutbah, tiba-tiba ada orang lelaki kata, dia kata, wahai Rasulullah, rosak dah tanaman kami ni. Kerana apa? Kerana hujan tak turun, kemarau panjang, maknanya cuaca panas bersangatan. Dia kata, doalah kepada Allah, semoga Allah menurunkan hujan buat kami. Kemudian Nabi pun menghadap ke arah jemaah. Dan bila Nabi menghadap ke arah jemaah, maknanya Nabi tak menghadap ke arah kiblat, jemaah yang menghadap ke arah kiblat. Nabi angkat tangan doa kepada Allah, lalu hujan pun tidak selama selepas itu, kata perawi hadis, kami lihat awan pun mula berkumpul. Bila awan mula berkumpul, maka turunlah hujan, sehinggalah kepada Jumaat yang berikutnya mustajabnya doa Nabi SAW. Maknanya walaupun dalam keadaan Nabi tak menghadap kiblat, itu menunjukkan kepada keharusan. Tapi secara umum, doa menghadap kiblat adalah lebih utama. Dalam sebahagian hadis,
khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majlis adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Sebaik-baik majlis adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita nak pergi kepada poin yang berikutnya adalah at-taharatu 'inda du'a. Kita bersuci ketika kita melakukan doa. At-taharatu min adabid du'a aidan. Bersuci juga adalah antara adab dalam berdoa. Fala syakka anna ad-da'i idza kana 'ala taharatin fa innahu afdalu wa atammu li du'aihi wa munajatihi lillahi 'azza wa jal. Tak ada syak lagi, tidak ada keraguan lagi bahawasanya seseorang yang berdoa, apabila dia berdoa dalam keadaan tubuhnya bersih, suci, maka itu lebih afdal dan lebih sempurna buat doanya dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan munajat ni adalah menyeru kepada yang dekat. Menyeru kepada yang dekat. Manakala panggil orang jauh dipanggil sebagai munadat. Manakala munajat adalah kita menyeru kepada yang maha dekat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 186, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang membawa maksud, apabila hamba-hambaku bertanyakan kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka ucapkanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang meminta kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah mereka menyahut panggilan aku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman dengan aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Baik. Jadi ini antara doa yang kita, antara adab berdoa adalah kita bersuci ketika doa. Kemudian yang berikutnya adalah raf'ul yadaini 'inda du'a. Kita mengangkat kedua tangan kita ketika kita berdoa. Yang ni antara faktor mustajab doa. Nak doa ni mustajabnya angkat tangan. Tetapi orang katalah, adakah spesifik cara nak angkat tangan, nak doa macam mana? Tidak. Macam seseorang berdoa begini pun boleh, dalam arti kata, ataupun begini sahaja boleh. Tak adalah macam kita kata siapa yang berdoa begini maka ini baru mustajab. Doa macam ni tak boleh, doa macam ni tak boleh, berdoa kat bawah tak boleh. Tak, selama mana dia angkat tangan tiada masalah. Umum dalam hadis tak spesifik lebih-lebih. Jadi jangan kita kata orang yang berdoa di bawah ni tak mustajab, orang yang berdoa begini sahaja mustajab. Yang ni tidak tepat. Jadi doalah maknanya dengan mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat menunjukkan ketika doa kita tadah tangan, dan tadah tangan adalah asbab mustajabnya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza madda atau idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Yang mana membawa erti innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah ni maha pemalu. Karim, Allah maha mulia, Allah maha pemurah. Yastahyi min 'abdih, Allah akan rasa malu terhadap hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaih, ketika hambanya mengangkat kedua tangannya ke arahnya. Subhanahu wa ta'ala ay yaruddahuma sifra, iaitu Allah mengembalikan tangan itu pulang dalam keadaan kosong. Allah malu. Allah tidak akan biarkan kedua tangan yang diangkat kepada Allah pulang dengan tangan kosong. Jadi sebab itu antara adab mustajabnya doa adalah dengan kita mengangkat kedua tangan kita dalam berdoa. Dan satu lagi hadis adalah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan seorang lelaki yang mana bermusafir, asy'atha aghbar, di dalam keadaan rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu teruk dan seumpamanya. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Faqal, lalu dia berkata, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kemudian Nabi kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbathuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Dalam sebahagian riwayat, fa anna yustajabu lahu. Macam mana doa nak mustajab? Sedangkan maknanya asalnya dia ni musafir. Kemudian dia ni rambut dia berkusut, pakaiannya berdebu, dan dia mengangkat tangannya. Maknanya ini antara faktor mustajabnya doa. Dan Nabi SAW banyak mengangkat tangan ketika berdoa, khusus dalam salat istisqa dan seumpamanya.
kata Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtaih. Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa sehingga dapat dilihat putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada al-amrus sabi', perbahasan yang ketujuh. Tetapi oleh kerana perbahasan yang ketujuh kita ada baki banyak lagi perbahasan, maka saya nak sambung perbahasan ni pada kuliah kita akan datang insya-Allah. Tapi sebelum kita sambung, saya nak menjawab beberapa persoalan-persoalan yang telah diajukan kepada saya di ruangan komen ni daripada sahabat-sahabat di Facebook semua. Maka saya akan pergi kepada satu persatu persoalan yang ditanyakan insya-Allah untuk kita jawab secara bersama. Baik. Ada soalan daripada saudari Nur Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah kita berdoa tapi meletakkan syarat? Contohnya, ya Allah, sekiranya kau mudahkan urusanku hari ini, aku janji akan bersedekah. Okey, terima kasih. Sebenarnya asas dalam doa kita tak ucapkan sebegini. Asas dalam doa kita tak ucapkan sebegini. Kerana perbuatan kita atau ucapan kita nak lakukan suatu ibadat hanya ketika kita mendapat kebaikan, hanya ketika setelah kita mendapat kebaikan. Sebenarnya ini bukan adab kita yang utama dalam berdoa. Ini adalah sama intipati dan konsepnya dengan nazar. Secara umum lah, secara umum. Tak adalah saya kata sebiji. Tapi secara umum, contoh, ya Allah, sekiranya engkau sembuhkan aku daripada penyakit ini, maka aku akan berpuasa 3 hari. Contoh. Ataupun, ya Allah, sekiranya kau berjaya mendapatkan aku pekerjaan yang aku minta, maka aku akan bersedekah dengan jumlah RM100 sebagai contoh. Maka yang di sini kita kata, nampak, asasnya Nabi mengatakan berkaitan dengan nazar sebegini, innama yustakhraju minal bakhil. Sesungguhnya nazar ini hanya dikeluarkan oleh orang yang kedekut sahaja. Kenapa Nabi kata bakhil? Kerana bila dia dah dapat sesuatu kebaikan, baru dia nak buat baik. Dia dah dapat benefit, barulah dia nak berdoa, barulah dia nak sedekah, barulah dia nak baca Quran, barulah dia nak berpuasa. Asasnya tidak. Tetapi kalau secara umum, kalau dia dapat pemudahkan urusan dia, ataupun dia dapat kesembuhan, maka wajib bagi dia menunaikan intipati nazar tersebut. Berdasarkan hadis yang sahih, man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'sillah fala ya'sihi. Sesiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah atau penuhilah tuntutan nazar tersebut, dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Jadi secara umumnya, walaupun ia tidak digalakkan, tetapi kalau sekiranya seseorang telah melakukannya, maka tidak ada masalah padanya. Tidak ada masalah padanya, dan sekiranya benar urusan dia dipermudahkan, maka dia dituntut untuk bersedekah dalam situasi persoalan tersebut. Baik. Kemudian ada satu soalan lagi yang berikutnya daripada saudara Muhammad Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Sesudah beri salam salat jemaah, adakah wajib mengaminkan doa imam atau kita berdoa masing-masing? Pertama, kita kena jelas. Yang dituntut dalam agama kita ini di masjid hanyalah salat secara berjamaah sahaja. Yang lain-lain secara umum semuanya dilakukan secara bersendirian. Maknanya salat yang berjamaah itu pula sebenarnya yang dituntut adalah salat fardu sahaja secara berjamaah. Adapun mulai kita masuk masjid, nak baca doa masuk masjid, tak adalah kita kata, agama kita kata nak doa masuk masjid kena doa berjamaah. Yang ni agama kita tak. Tapi doa masuk masjid, doa sendiri, ibadat individu. Kemudian kita masuk ke dalam masjid pula, kita mendirikan salat tahiyatul masjid. Maka salat tahiyatul masjid juga bukan salat yang didirikan secara berjamaah. Maka tidak adalah kita nak kata jom sama-sama kita ramai-ramai as-salatu jami'ah, salat tahiyatul masjid berjamaah, tidak. Kemudian setelah azan, kita nak lakukan salat qabliyah pula. Maka kita katakan salat qabliyah juga adalah ibadat individu, tidak dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, bahkan tidak disunatkan pun untuk dilakukan salat rawatib qabliyah dan ba'diyah ni secara berjamaah.
Kemudian salat fardu sahaja kita disyariatkan berjamaah. Adapun selepas salat fardu, daripada zikir, daripada doa, maka kita kata sebenarnya zikir dan doa adalah ibadat-ibadat individu. Cuma sekiranya ada jemaah yang mana dia nak mengaminkan doa imam, kita tidaklah kata wajib, tetapi sekiranya dia nak mengaminkan doa imam, hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan, tidaklah pula menjadi haram kalau dia aminkan doa imam atau dia berdoa bersama imam. Ini tidak ada masalah, tidak ada isu dan tidak menjadi haram dan seumpamanya. Tetapi asasnya zikir dan doa selepas salat fardu di masjid dan surau adalah amalan individu, ia bukan amalan berjamaah. Kemudian kita nak pergi kepada soalan yang berikutnya daripada Cik Marlina Mansur. Salam Ustaz, macam mana nak tahu doa yang kita doakan adalah yang betul dan yang terbaik untuk kita? Kita tengok, kalau kita mendoakan dengan doa yang maksudnya baik, maka dia baik untuk kita. Dalam erti kata kita doa dengan doa-doa yang maksur atau doa-doa yang warid yang diajarkan oleh Nabi SAW ataupun diajarkan oleh Al-Quran. Jadi apa sahaja doa-doa Quran, doa-doa permintaan yang diajarkan oleh Quran, semuanya baik untuk kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW daripada doa, semuanya adalah baik untuk kita. Itu adalah doa yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keduanya, betulkah doa yang tidak dimakbulkan Allah akan bagi ganjaran di akhirat? Ya, memang ada kenyataan daripada para ulama sedemikian, bahawasanya dalam konteks doa kita ini, sama ada Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah ganti ke apa yang lebih baik, atau Allah bagi apa yang kita minta itu di akhirat kelak. Apa yang kita minta di akhirat kelak. Yang ini memang dibahaskan dan disebut oleh para ulama tentang isu doa ini. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, ada lagi persoalan daripada saudara Ahmad Justin. Salam Ustaz Fahmi, kalau kami yang ada hajat untuk doa tapi tak mahir bahasa Arab, boleh ke berdoa dalam salat guna bahasa selain Arab? Terima kasih Ustaz. Untuk salat fardu, memang tidak ada khilaf dalam keadaan ini bahawasanya tidak dibenarkan kita berdoa selain daripada bahasa Arab sekiranya ia disebutkan menerusi lidah kita. Maknanya kalau kita nak doa ketika sujud, Ya Allah, Ya Tuhan kami, dengan suara yang didengari, dengan ucapan lidah, maka yang ini tidak dibenarkan. Tetapi untuk salat sunat diberikan kemaafan di sisi sebahagian ulama, yang mana mereka mengatakan ada kaedah yang menyebutkan yughtafaru fin nawafil ma la yughtafar fil faraid, dimaafkan pada bab-bab sembahyang sunat atau bab-bab ibadat sunat ni apa yang tak dimaafkan pada bab-bab ibadat yang fardu. Maka sebagai contoh, seseorang tu dia tahu waktu mustajab doa adalah ketika sujud dalam solat sunat, maka dia pun berdoa, tapi disebabkan dia tak faham ataupun dia tak boleh nak berdoa dalam bahasa Arab, jadi dia berdoa dalam bahasa ibunda dia sebagai contoh, maka yang ini tidak ada masalah. Cuma kalau susah sangat dan seumpamanya, kita katakan doalah ketika dalam sujud salat dengan doa-doa bahasa Arab yang kita hafal, Rabbighfirli warhamni ke, ataupun Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayka, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah ke dengan niat doa, ataupun Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dengan niat doa, ataupun Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir dengan niat doa, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin dengan niat doa juga. Ketika sujud, buat apa yang kita hafal dalam bahasa Arab. Tapi selepas salat, barulah kita mengatakan, kita ambillah pendapat penghujung salat, antaranya selepas salat baru boleh berdoa dengan dalam bahasa yang kita fahami, dan kita masih menganggap yang ianya adalah termasuk dalam salah satu waktu mustajab padanya untuk berdoa. Kemudian kita pergi kepada soalan yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Okey, ada soalan daripada Cik Muhammad Sukri Ali Rasid. Contoh doa yang dibaca di ofis setiap pagi, adakah kita kena tadahkan atau hanya aminkan sahaja Ustaz? Satu lagi, selepas doa adakah sunnah sapu muka? Baik, kita kata ia mengangkat tangan adalah bahagian adab. Dia bahagian adab, dia bukan bahagian wajib ataupun sunat. Tapi orang kata
bukanlah maksud saya disunatkan kita mengangkat tangan ketika berdoa, tapi ia tidak sampai kepada tahapan wajib. Ia dituntut betul dan ia termasuk dalam adab-adab mustajabnya doa. Disunatkan betul tetapi tidaklah sampai kepada tahapan wajib. Tidaklah sampai kepada tahapan wajib. Dalam arti kata kita berada di pejabat-pejabat kerajaan, contoh pukul 7.30 pagi akan ada keluarlah suara bacaan doa sebagai contoh. Jadi boleh bagi kita nak mengangkat tangan dan boleh juga untuk kita tidak mengangkat tangan. Boleh jadi kita dalam bilik air ke, kita ada urusan lain ke, tengah buat kerja lain ke, boleh sahaja. Ini tidak ada masalah. Orang kata al-amru fihi wasi'. Dalam isu ini ada keluasan, ada kelapangan dan keluasan dalam isu ini. Maknanya isu mengangkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun tak ada masalah, dan kita disunatkan untuk kita mengaminkan doa-doa yang kita dengar ataupun doa-doa yang kita baca. Wallahu a'lam. Dan satu lagi, selepas doa adakah sunnah sapu muka? Kita kata ia tidak disebut dalam riwayat-riwayat. Tidaklah mengatakan sesiapa yang berdoa tu maka sunnah untuk dia menyapu muka selepas daripada berdoa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, daripada saudara Nur Syam Taufik. Contoh kalau seseorang kata Allah saja tak nak kabulkan doa kita sekarang sebab dia rindu nak dengar tangisan kita lagi ketika doa padanya. Yang ni kenyataan sebegini dia agak kurang tepat. Sebab satu, macam mana kita tahu Allah sengaja tak nak? Macam mana kita tahu Allah sengaja sebab Allah nak? Yang ni dah dikira sebagai taqawul ala Allah ni. Taqawul ala Allah ni maknanya kita bercakap seolah-olah bagi pihak Allah bila kita dengar daripada Allah. Yang ni jadi kita tak tepat, macam seolah-olah kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala ni macam kawan kita pula. Allah saja je tu, tak boleh kita nak kata begitu. Sebab Allah rindu nak dengar tangisan kita lagi pada doanya. Macam mana kita tahu? Kita tak tahu. Kita dalam bab-bab Allah ni, kita kata benda-benda ghaibiat, kita katakan ia tidak disebut secara jazam, melainkan perlu disertakan dengan nas, serta perlu disertakan dengan dalil. Dan Quran memasukkan perbuatan taqawul ala Allah ni sebahagian daripada dosa besar. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Antara dosa besar adalah kamu bercakap tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi kita kata kalau Allah tidak mustajabkan doa kita, maka tak boleh kita kata Allah saja je tak nak mustajabkan. Tidak dibenarkan kenyataan sebegini. Sebaliknya kita ini sendiri yang sentiasa husnuzan dengan Allah dan sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan hadis Nabi, Allah itu malu jika dia membiarkan hamba yang mengangkat tangan kepadanya pulang dengan tangan kosong. Jadi adakah sifat malu Allah itu sama seperti makhluk? Kita kata mudah sahaja. Allah ni dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, dalam surah Asy-Syura ayat 11. Jadi kita mengatakan kalau Allah itu disifatkan, Allah yang mensifatkan dirinya sebagai yang pemalu, Al-Hayyul Qayyum, ataupun yang Maha hidup lagi Maha mengurus takbir. Tapi di sini kita kata yastahi Allah malu daripada hambanya. Maka kita kata malu di sini bukanlah sama dengan malunya makhluk. Ini sama sekali tidak penyamaan dengan makhluk. Samalah seperti makhluk mendengar, Allah mendengar, makhluk melihat, Allah melihat. Tetapi pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk tidak sama dengan penglihatan Allah. Ada satu kaedah yang ulama-ulama tauhid letakkan, al-ittifaqu fil asma'i la yalzam minhu al-ittifaqu fil haqa'iq. Persamaan pada nama tidak membawa erti persamaan pada sifat. Jadi kalau kita katakan Allah dalam surah Al-Insan, Allah mengatakan inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami berikan kepada manusia ini pendengaran dan penglihatan. Lepas tu kita baca pula dalam Quran ayat lain, Allah kata wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar, Maha melihat pula. Tadi Allah kata faja'alnahu sami'an basira ni kepada manusia. Tapi Allah kata wa kana Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sami', basir. Tapi mendengar Allah tidak sama dengan mendengar makhluk, dan juga melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk, dan begitulah malu Allah tidak sama dengan malu yang ada pada diri makhluk. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada saudara Megat. Salam Ustaz, apakah sebab-sebab tidak makbul doa seseorang? Bagi kita kata banyak antara sebab yang tidak makbul doa, walaupun perbahasan kita ini adalah perbahasan doa-doa yang tidak ditolak. Secara mafhum mukhalafah, orang kata
orang kata secara kefahaman yang berlawanan, apa sahaja yang kita tidak meraihkan adab-adab ni, macam seseorang berdoa dengan jantung hati yang lalai, itu faktor doa dia tak mustajab. Seseorang berdoa dengan penuh kesombongan, penuh, orang kata tadi kan kita kata antara adabnya adalah rendah diri, khusyuk, inkisar, tazallul, khudu', tadarru'. Yang ni kita kata rendah diri. Tapi seseorang berdoa dengan menyombong, yang ni doa tidak mustajab. Ataupun dia berdoa dalam keadaan dengan tidak bersungguh dia dalam berdoa. Dia tak bersungguh ni maksudnya dia kata, Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah kalau kau ampun, ya Allah kau ampunkanlah aku sekiranya kamu mahu. Tak boleh doa macam tu. Ya Allah kau maafkanlah aku sekiranya kau mahu. Ya Allah kau berilah rezeki kepada aku sekiranya kamu mahu. Tak boleh kata begitu kepada Allah. Yang ni dilarang dalam hadis. Tapi doa kita mesti doa yang jazam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dianya akan dimustajab. Kena sebut Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku sahaja. Stop. Jangan kata Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah kalau kau mampu, kau mahu, kau ampunkanlah aku. Kalau kau tak mahu tak apa. Jangan doa macam tu. Dan satu lagi antara faktor doa tidak mustajab adalah kita doa dengan gopoh-gapah mengharapkan kemustajaban. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'awtu falam yustajab li, atau falam yustajab li. Sesungguhnya doa salah seorang kamu dimustajabkan selama mana dia tidak gopoh-gapah dalam mengharapkan kemustajaban doa. Lalu dia mengatakan, aku telah diampunkan, aku telah berdoa, qad da'awtu, aku telah berdoa tapi doa aku tak dimustajabkan. Itu termasuk dalam gopoh-gapah dalam mengharapkan kemustajaban doa. Baik, jadi itu antara faktor-faktor doa tidak mustajab. Banyak lagi lah doa tak mustajab faktor-faktornya, dengan pemakanan kita, dengan pakaian kita yang haram, dengan minuman yang haram, dengan makanan yang haram, dengan jantung hati yang tak bersih. Ini antara faktor-faktor doa tidak mustajab. Orang kata opposite meaning kepada apa yang saya bahaskan pada malam ni, daripada yang pertama sehinggalah yang ke-6. Saya tak masuk lagi yang ke-7, insya-Allah kita pada kuliah akan datang. Ada soalan daripada Hazwani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berjemaah lepas salat di rumah, imam doa perlahan, tak apa ke kalau kita suruh imam kuatkan suara untuk berdoa supaya kita faham dan dengar? Kita kata tidak ada masalah. Benda ini benda harus ada keluasan padanya, tidak ada masalah untuk kita meminta imam membaca doa secara kuat agar boleh difahami oleh jemaah dan boleh diaminkan secara bersama. Secara umumnya berdoa secara berjemaah bukan benda yang haram. Dia boleh dilakukan sebenarnya. Kalau diikutkan, ada salafus salih dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas dia mengkhatamkan Quran, dia panggil semua ahli keluarga dia. Panggil, sebahagian kata dalam riwayat menyebut Anas bin Malik, panggil semua keluarga dia. Kemudian selepas khatam Quran, berdoa beramai-ramai. Maknanya kerana kata Al-Imam Al-Bukhari, inda kulli khatmah la da'wah mustajabah. Sesungguhnya pada setiap kali khatam Quran adanya doa yang mustajab. Ada soalan daripada Nur Syaf. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kalau mendadah tangan ketika doa tapi merapatkan tangan ke wajah ibarat menekuk sebab ketidakselesaan untuk mengangkat lebih tinggi dan untuk lebih fokus? Kita kata tidak ada masalah selama mana doa itu diangkat kepada Allah. Saya minta maaf, selama mana kedua tangan itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa berdoa, tetapi pastikan dengan jantung hati yang khusyuk dan fokus kepada Allah ketika kita berdoa. Secara umumnya tidak ada masalah. Assalamualaikum. Ada soalan daripada Syafikri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz yang sedia rahmati Allah. Amin. Maaf lari dari tajuk soalan. Saya nak tanya apa hukum seseorang dia baru sedar yang dia dapat kewarganegaraan secara penipuan, dan apakah yang tindakan yang patut dilakukan sekarang? Pertama, kita katakan asasnya benda yang dilakukan dalam keadaan penipuan ni adalah perkara yang haram sebenarnya, ataupun melalui cara berdasarkan hadis Nabi SAW, al-ghashana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan daripada kalangan kami. Tetapi dia boleh dalam isu-isu sebegini merujuk kepada pihak-pihak yang berautoriti, rujuk balik kepada pihak yang meluluskan kewarganegaraan dan seumpamanya, sama ada adakah dia benar layak ataupun bagaimana caranya. Kalau pihak itu mengatakan tak apalah, lepaskan saja, maka itu tidak ada masalah kepadanya. Baik. Ada soalan daripada Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dengar satu ceramah ni, dia kata antara sebab doa dimakbulkan ialah bila kita kaitkan doa tu dengan ibu kita. Contohnya, Allah kurniakan aku kejayaan
supaya aku dapat membalas jasa kedua ibu bapaku. Betul ke Ustaz? Mohon pencerahan. Umumnya boleh, tapi nak kata dia lah antara ia menjadi faktor mustajabnya doa, kena berhajat kepada dalil lah, berhajat kepada dalil. Tetapi umumnya boleh. Maknanya, ya Allah, kau kurniakan aku kejayaan supaya aku dapat menggembirakan hati ibu bapa. Kurniakan aku kesihatan yang baik agar aku dapat beribadah. Umumnya harus, doa-doa sebegini hukum dia adalah harus dan tidak ada masalah. Tetapi boleh jadi dia antara sebab dimakbulkan doa. Dan tidak pelik. Tetapi dalam satu sudut yang lain, yang lebih mustajab adalah doa mak kepada anak. Yang tu. Doa ibu kepada anak, ini orang kata lebih mustajab lah. Antara contohnya kita tahu kisah Imam Al-Bukhari yang mana asalnya celik, kemudian buta, kemudian mak dia doa kepada Allah sehingga dalam mimpi maknya didatangi oleh seorang lelaki. Sebahagian kata Nabi, sebahagian lain kata tidak. Ini riwayat, ada riwayat dalam kitab-kitab. Kata qad raddallahu basara ibnik, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anak kamu, iaitu Imam Al-Bukhari, li kasrati bukaik atau li kasrati duaik, disebabkan banyaknya kamu menangis ataupun disebabkan banyaknya doa kamu. Jadi doa mak kepada anak ni mustajab. Satu lagi adalah Syekh Sulaim bin Ayyub, yang mana kecil-kecil tak boleh baca Quran, Fatihah pun tak boleh baca. Tapi sebabkan mak dia berdoa untuk dia supaya dia dapat jadi pakar dalam agama, tengok subhanallah, dia dapat mengajar kitab-kitab yang besar. Doa mustajab. Okey, salam Ustaz, boleh saya tanya apa itu Ismul A'zam? Baik, Ismul A'zam ni adalah nama-nama Allah yang agung. Itulah kita kata boleh jadi Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah, dan seumpamanya berdasarkan hadis walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Saya minta maaf, berdasarkan ayat Quran walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan berdasarkan hadis yang sahih inna lillah tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahid wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah ada 99 nama, 100 kurang 1, maka siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, maka Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ni kita kata tadi tawassul dengan nama Allah, tapi kita belum sambung lagi perbahasan ni, insya-Allah pada kuliah kita akan datang. Ada soalan daripada saudari Hafifah Safia. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum tidur saya berzikir sambil berdoa dan bermonolog dengan Allah, tapi dalam keadaan berbaring, adakah itu dikira sebagai beradab dan dikira sebagai berdoa? Baik. Sebenarnya kita kata begini. Berdoa ni termasuk dalam ibadat lidah, sama seperti zikir dan sama seperti bacaan Quran. Sama seperti zikir dan sama seperti bacaan Quran. Secara umum, kalau berdoa dalam keadaan berbaring, hukumnya adalah harus, dan dia sama sekali tidak memberi kesan kepada orang kata tak mustajab doa ke tidak. Orang kata hukum dia adalah harus. Kita ni banyak dalam perbuatan dalam agama kita ini benda-benda yang harus hukum dia. Dalam arti kata benda boleh buat. Benda boleh buat. Ini berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengatakan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, iaitu mereka yang sentiasa mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika mereka berbaring. Menunjukkan bolehnya berzikir ketika berdiri, boleh zikir ketika duduk dan boleh zikir ketika baring. Jadi sama juga boleh baca Quran ketika berdiri, boleh baca Quran dalam keadaan duduk, boleh membaca Quran dalam keadaan berbaring sekalipun. Dan sama juga boleh berdoa dalam keadaan berdiri, boleh berdoa dalam keadaan duduk dan boleh berdoa dalam keadaan berbaring, dan itu tidak dianggap sebagai tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ianya adalah dibolehkan. Ada soalan daripada saudara Ben. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sekiranya bacaan doa seseorang itu terlalu laju? Adakah dibenarkan atau dalil melarangnya? Yang ni yang kita kata Syekh Abdul Razak Al-Badar Hafizahullah tadi, dia kata seseorang ini dituntut berdoa dengan menghadirkan jantung hatinya semasa berdoa. Dalam arti kata berhimpun antara hati dengan apa yang disebut di lidah. Maknanya bila dia kata ya Allah ampunkanlah aku, hatinya benar-benar memaksudkan pengampunan Tuhan diminta. Ya Allah kau berikanlah rezeki kepada aku, maka itu benar-benar dalam jantung hatinya memaksudkan. Tapi kalau dia berdoa dengan begitu laju sehingga dia pun tak istihdar, maknanya dia tak sedar apa yang dia minta. Dia Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Jadi bacaan doa sebegini zahirnya
tak bergabung. Hati dia tak bergabung. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annallaha la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak memustajabkan doa yang datang daripada hati yang alpa lagi lalai. Jadi doa laju-laju ni nak gimana? Kita nak kerja apa? Sakit perut ke? Jadi oleh kerana itu dia menafikan tuntutan asalnya. Walaupun tak adalah dalil yang spesifik yang melarang, tetapi dalil yang menyuruh supaya kita ini doa dengan penuh ketenangan ada, iaitu berdoa dengan penuh kehadiran jantung hati kita ini. Baik. Ada soalan daripada Muhammad Afif Wan Zubaidi, doa dalam sujud boleh ke minta dalam hati sebab tak tahu bahasa Arab? Secara umumnya tidak ada masalah. Benda dalam hati tidak ada masalah untuk kita menimbulkan dalam jantung hati kita akan permintaan-permintaan tertentu ketika sujud, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya juga sebagai doa yang mustajab. Baik. Ada soalan, bolehkah kita bersedekah dan pada masa yang sama kita berharap dengan sedekah itu dimakbulkan doa kita? Ya betul, memang ada hadis yang menyebutkan yang macam kita sebutkan dalam perbahasan, cuma kita belum masuk lagi. Kita sebut ringkas dalam mukaddimah tadi, iaitu poin daripada kitab Al-Jawabul Kafi oleh Ibn Al-Qayyim, bahawasanya kita mendahulukan ataupun mengiringi doa dengan sedekah. Mengiringi doa dengan sedekah, maka itu pun antara faktor mustajab doa kita, insya-Allah. Doa boleh mengubah takdir. Bagaimana takdir jodoh, hidup dan mati boleh berubah? Sebenarnya memang ini hadis Nabi SAW, dan ia di luar batasan ilmu kita, tetapi kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah takdir yang juga terkait dengan doa yang telah Allah mustajabkan kepada diri kita semua. Salam Ustaz, boleh ke baca doa keluar tandas dalam keadaan hanya bertuala bagi lelaki? Boleh, tidak ada masalah. Macam kita doa keluar daripada bilik air, kita keluar dengan kaki kanan, maka kita membaca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani, kerana tidak disyaratkan menutup aurat dalam keadaan berdoa. Maknanya menutup aurat bukan satu syarat sah doa. Dalam erti kata boleh sahaja seseorang, perempuan ke lelaki ke, untuk dia berdoa dalam keadaan tidak menutup keseluruhan auratnya. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Jam pun telah hampir pukul 11. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir, yang bertanyakan soalan. Saya minta maaf jika ada soalan-soalan yang saya terlepas pandang, kerana dia banyak sangat keluar. Dia tak keluar soalan saja, dia keluar kawan ni is watching. Jadi saya kena scroll panjang untuk mencari soalan-soalan, dan mungkin saya terlepas pandang beberapa persoalan-persoalan. Jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir, yang menonton pada malam ini, yang komen, yang like, yang share, yang apa semualah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan saya minta maaf jika ada salah silap dan terkasar bahasa dan seumpamanya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada bulan hadapan atau kuliah akan datang dengan perbahasan yang sama, iaitu perkara yang ketujuh baki sehingga kepada perbahasan-perbahasan yang terakhir. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.